Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pengumuman calon daripada Barisan Nasional UMNO untuk calon PRK Nenggiri telah diumumkan. Hari ini, sekali lagi Parti PAS Bersatu Perikatan Nasional memberikan kejutan apabila mereka mengumumkan calon mereka yang agak luar biasa. Daripada Parti PAS keluar PAS masuk Parti Bersatu semata-mata untuk menjadi calon di PRK Nenggiri. Coba bayangkan, bukankah itu sesuatu yang lucu? Daripada seorang ahli PAS keluar Parti PAS masuk Parti Bersatu untuk jadi calon Parti Bersatu. Bukankah itu sepatutnya hanya jadinya orang Parti PAS juga? Cuma tukar baju masuk Parti Bersatu serta-merta untuk calon. Itu lucu. Tapi yang lebih sadisnya lagi ialah betapa Perikatan Nasional sudah terdesak untuk menyekat pelbagai tindakan termasuk lompat parti, tukar sokongan, sehingga ini kali pertama seorang calon terpaksa membuat sumpah laknat untuk tidak tukar parti jika menang Dewan Undangan Nenggiri. Bukankah ini sesuatu yang agak mengejutkan kita semua? Sampai ke tahap itu terdesaknya mereka untuk mengawal ahli-ahli Dewan Undangan Negeri maupun ADUN, YB mereka yang telah pun beraksi lompat parti. Kalau orang yang lain buat laknat ini, pasti sudah mendapat dalil daripada PAS. Tapi kali ini mereka pula membuatnya dengan sumpah laknat tak akan tukar parti jika menang DUN Nenggiri. Adakah ini akan dapat menghalang calon tersebut untuk membuat pindaan parti? Calon Perikatan Nasional bagi PRK DUN Nenggiri, Muhammad Rizwadi Ismail, melafazkan sumpah laknat sebagai pengikat janji yang dia tidak akan berubah haluan ataupun menukar sokongan jika dipilih sebagai ADUN Nenggiri. Muhammad Rizwadi yang juga calon daripada Bersatu turut berikrar untuk patuh kepada perlembagaan serta dasar-dasar perjuangan parti itu selagi mana tidak bercanggah Islam. Sekiranya saya meninggalkan Bersatu, terhenti menjadi ahli, bertukar ke parti lain, menyokong parti lain atau kepimpinan parti lain dengan kerelaan saya sendiri, selepas dipilih menjadi calon dan terpilih menjadi ADUN, maka saya akan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Segala perbelanjaan saya serta keluarga saya dengan menggunakan wang gaji dan allowance ADUN terbabit adalah haram dan Allah bersaksi atas apa yang saya lafazkan ini. Katanya selepas diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional bagi PRK DUN Nenggiri di Masjid Hijau Renok Gua Musang. Sumpah laknat itu dibuat dipercayai susulan tindakan beberapa wakil rakyat Bersatu yang sebelum ini mengubah sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim selepas menang pilihan raya. Kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri berlaku disebabkan penyandangnya, Muhammad Azizi Abu Naim, terhenti keahlian Bersatu secara automatik selepas menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Terdahulu Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud mengumumkan Muhammad Rizwadi yang juga bekas Timbalan Pemuda PAS Gua Musang sebagai calon Perikatan Nasional pada PRK Nenggiri. Muhammad Nasruddin yang juga Pesuruhjaya PAS memaklumkan Perikatan Nasional akan bertanding menggunakan logo PAS. Pada 13 Jun lalu, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Muhammad Amar Abdullah mengumumkan berlaku kekosongan luar jangka di DUN Nenggiri selepas keahlian Muhammad Azizi tergugur secara automatik. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 17 Ogos sebagai hari pengundian, manakala tarikh penamaan calon serta pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 3 dan 13 Ogos.
Muhammad Azizi menang kerusi Dewan Undangan Negeri dengan majoriti 810 undi menewaskan calon Barisan Nasional Abdul Aziz Yusof pada pilihan raya negeri tahun lalu. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan sumpah laknat yang dibacakan oleh calon ini ialah mereka memberikan pendapat bahawa begitu terdesaknya calon daripada parti ataupun Perikatan Nasional terdesak untuk mengawal ahli parti sehingga ke tahap yang sehingga menggunakan sumpah laknat. Apabila saya membacakan isi kepada sumpah laknat itu sebentar tadi, memang agak menakutkan isinya, saudara-saudara sekalian. Walau bagaimanapun diharapkan dengan adanya sumpah laknat itu, tiada lagi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki. Contohnya lompat parti, meninggalkan parti atau menukar sokongan. Tapi jangankan sumpah laknat, dihukum denda 100 juta pun orang sanggup ini berlaku. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen dan pendapat anda untuk isu ini? Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda. Steve Margaret kata, betul-betul tunggang agama. Nak sumpah kena sukarela bukan terpaksa. Terpaksa tak laku katanya. Sukarela cuma tuan badan saja tahu masa sumpah. I love CCP in every universe kata, bersatu dah tiada orang berbakat. Pinjam calon daripada PAS pula. Ha katanya. Purple Mouse kata, akhirnya dia sendiri menyumpah laknat diri sendiri, bukan orang lain. Saudara-saudara sekalian, yang saya tertarik dengan komen daripada netizen ini ialah apabila kita dapat lihat calon yang diberikan ini ialah sebenarnya daripada PAS, bukannya calon daripada Parti Bersatu. Cuma dia masuk Parti Bersatu supaya boleh menjadi calon Parti Bersatu. Jadi sebenarnya Parti Bersatu ini makin hari makin kelihatan tidak bermaya lagi di Perikatan Nasional. Sudah tidak mampu melahirkan calon-calon yang original daripada Parti Bersatu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. UMNO mungkin sudah lenyap jika bersatu Perikatan Nasional. Itu sebabnya bersyukurlah UMNO kerana mereka tidak terjebak menyertai kerajaan Perikatan Nasional dalam kemelut politik pada waktu pembentukan kerajaan perpaduan dulu. Hampir berapa puluh orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional UMNO menyertai dan menyokong PN. Nasib baiklah pada waktu itu Zahid yang masih berfikiran waras, Zahid yang masih berfikiran betul, Zahid yang masih lagi berpegang pada prinsip memperjuangkan UMNO dan bukan dengan kebencian, dendam dan bukan untuk merebut jawatan, akhirnya menyelamatkan UMNO. UMNO mungkin tidak ada lagi hari ini jika memilih menubuhkan kerajaan perpaduan bersama-sama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Perikatan Nasional PN selepas pilihan raya umum ke-15 lalu. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mohammed Khalid Nordin berkata, tindakan UMNO bersetuju untuk menubuhkan kerajaan bersama-sama Pakatan Harapan PH dilihat tepat menerusi pembentukan jajaran politik baharu tanah air. Malah katanya, pembentukan kerajaan perpaduan juga dilihat tidak menggadaikan prinsip dan nilai perjuangan UMNO yang didukung sejak penubuhannya. Semua pihak dalam UMNO di negeri ini perlu faham, parti itu diasaskan sebagai perjuangan kebangsaan yang berjaya memberikan kemerdekaan dan membawa pembangunan di negara ini. UMNO adalah parti yang berasaskan perjuangan nasionalisme dan bukan perjuangan
untuk negeri dan tidak sekali-kali meminggirkan atau meninggalkan perjuangannya, walaupun berada dalam kerajaan perpaduan. Dalam kabinet, kita akan cakap terus terang. Boleh kita kata boleh, tidak boleh kita kata tidak boleh, katanya lagi. Muhammad Khalid berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Pasir Gudang di Dewan Besar Universiti Kuala Lumpur, Serih Alam di sini pada Sabtu. Muhammad Khalid berkata demikian bagi mengulas usul dari beberapa UMNO bahagian di negeri ini, antaranya di Tenggara dan Keluang, yang mahu parti itu memutuskan hubungan dengan Pakatan Harapan, terutama DAP kerana dilihat merugikan UMNO dan orang Melayu. Dalam masa sama, Muhammad Khalid mengakui, sebelum ini DAP banyak menyentuh pelbagai perkara berkenan sensitiviti orang Melayu, tetapi sekarang tidak lagi. Ini kerana menurutnya, DAP perlu berfikir banyak kali sebelum membuat kenyataan kerana sudah bersama-sama UMNO dalam kerajaan. Saya ingat kita tidak boleh kembali semula untuk 30, 50 atau 60 tahun lagi. Kita tidak akan ke mana dan akan lenyap dalam politik tanah air, kena ingat itu, kata beliau lagi. UMNO nak keluar daripada kerajaan perpaduan, macamlah kuat sangat, kata beliau lagi. Sementara itu, Muhammad Khalid berkata, UMNO Johor tidak seharusnya hanya memberikan tumpuan untuk menguasai kerusi Dewan Undangan Negeri sahaja bagi untuk membolehkannya menjadi kerajaan negeri. Katanya UMNO Johor juga harus memberi fokus terhadap kerusi parlimen supaya parti tersebut turut berkuasa di peringkat pusat. Kita tidak boleh hanya berfikir penguasaan politik di Johor sahaja. Mungkin kita menang di peringkat Dewan Undangan Negeri di Johor, tapi dalam masa sama, kita boleh fikir untuk pergi ke setengah tempat bahagian untuk kita membuat usul tidak boleh bersama dalam kerajaan perpaduan. Tetapi kalau Johor sahaja Barisan Nasional BN menang, tetapi di negeri lain semua kita kalah, kita tidak akan ada langsung penyertaan wakil dalam kerajaan di peringkat kebangsaan atau peringkat pusat, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe